Okay, baik. So untuk chapter 6 berkaitan dengan nuclear physics. So dua subtopik yang kamu belajar berkaitan dengan radioactive decay dan juga nuclear energy. So tak banyak subtopik ni, hanya ada dua subtopik sahaja. Okay, yang kamu belajar berkaitan dengan nuclear physics. Okay, so kita pergi subtopik yang pertama, radioactive decay. So dalam ni kamu belajar berkaitan dengan alpha, beta dan juga gamma. Okay, alpha ray, beta ray dan juga gamma ray. Okay, so bagaimanakah radioactive decay ini boleh terhasil? Disebabkan oleh sesuatu bahan tersebut dia dalam keadaan yang tidak stable. Okay, apabila tidak stable, so dia akan menjadi sesuatu perebutan akan berlaku radioactive decay. So perebutan tersebut kita boleh bahagikan kepada 3, iaitu alpha, beta dan juga gamma. Baik, untuk alpha, benda yang penting yang perlu kamu tahu ataupun kamu perlu trace untuk berkaitan dengan alpha, beta, gamma ini adalah dari segi produk yang dihasilkan setelah daripada perebutan tersebut berlaku. Contohnya bahan X ini apabila dia dah reput, dia akan menghasilkan helium. Dan helium nukleon numbernya adalah 4, ya, 4. Dan juga proton numbernya adalah 2. Okay. So kalau kamu nampak helium 4, 2, so kamu tahu bahawa itu berkaitan dengan alpha decay. Okay, perebutan untuk alpha. Saya cakap balik, perebutan tu berlaku disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh unstable untuk nukleus tersebut. Contohnya kalau elemen yang tak stable dekat bahagian sini adalah yang PO ni. Okay, so apabila bahagian elemen ini dia tidak stable, okay, so dia akan menyebabkan perebutan ataupun decay akan terhasil. So kita tengok daripada nukleon number tersebut, daripada 210 dia berubah menjadi 206. So daripada 210 dia berubah jadi 206, bermaksud berapa yang dia hilang untuk nukleon number? Tolong respon. Daripada 210 menjadi 206, berapa dia hilang? Hello? 210. 4. Okey, 4 yang dihilang. Okey. So disebabkan itu daripada produk yang terhasil untuk decay tersebut, kita perlu tambahkan dengan bahagian helium 4 supaya 206 campur dengan 4 akan dapat balik nilai yang sebenar untuk unstable nucleus yang permulaan. Okey. So disebabkan itu helium 42 ini adalah penting untuk sign bagi alpha decay. Okey, di mana nukleon number 4, proton number 2. Itu adalah berkaitan dengan alpha decay. Baik, seterusnya. Beta decay. So kalau untuk beta decay tadi alpha, helium 42. Kalau untuk beta decay kamu kena tengok bahagian produk yang akan terhasil adalah beta partikelnya adalah elektron. Okey, elektron adalah negatif 1 lah. Okey, sebab charge elektron adalah negatif. Okey. So sebab itulah dia punya produk untuk bahagian elektron adalah E, nukleon number 0, proton number adalah negatif 1. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian contoh, example untuk beta decay, sodium, unstable nucleus, sodium untuk 24 dan juga 11, dia unstable, dia akan jadi stable apabila menjadi magnesium 24, 12. Okay. So daripada sini kamu tengok 24 dan juga 24, nukleon numbernya tidak berubah. Tapi kalau kamu tengok untuk proton numbernya 11, tiba-tiba dia jadi 12. So dia bertambah satu proton number. Okay. Disebabkan oleh apa boleh tambah? Disebabkan oleh produk yang dihasilkan adalah elektron. So bila kamu tambahkan kedua-dua ini, 12 campur dengan negatif 1, dia akan jadi 11 balik. So apa-apa untuk beta decay, apabila elemen tersebut dia berlakunya beta decay, proton number dia akan bertambah. Disebabkan apa? Dia mengeluarkan elektron. Kalau bahagian untuk elemen yang terhasil dari segi produk untuk beta particle ataupun beta decay, dia akan mengeluarkan elektron. So
dia akan berlakunya proton number akan bertambah. Proton number ini campur dengan proton number untuk elektron ini negative 1, dia akan jadi asal balik 11. So dia jadi balance lah dekat bahagian bawah ini. So apa-apa untuk produk dia, proton number dekat bahagian bawah ini akan berubah. Okay, boleh kan? Dia akan jadi makin bertambah. Range ni 1, 0 dekat bahagian sini dia akan jadi 1 tambah dengan 1 dekat bahagian sini. Sebab dia mengeluarkan elektron negative 1. 1 tolak 1 akan jadi 0 balik. Okay, so tolong ingat untuk beta decay elektron. Kalau untuk alpha decay dia adalah apa? Respon? Produk dia? Helium. Berapa? Numbering dia? Helium? 42. 42. Okay, kita mengingat produk ni. Ini alpha, ini beta. Okay, beta elektron. Okay, baik, seterusnya pergi kepada gamma ray. Okay, kaitan dengan gamma ray. Okey, untuk bahagian gamma ray ataupun gamma decay, kalau kamu tengok dekat bahagian produk dia tidak ada berlaku apa-apa perubahan untuk nucleon number dan juga proton number. Kalau kamu tengok contohnya, example untuk gamma ray ni, okey, gamma decay ni, daripada 60 nucleon number sama juga 60. 27 untuk proton number sama juga 27. Okey. So dia tidak berubah di antara satu sama lain, tetapi dia menjadi stable disebabkan oleh dia mengeluarkan satu ray dan kita namakan dia sebagai gamma ray. Gamma ray ini juga selalunya dia akan combine dengan, contohnya dia dah berlaku decay yang lain, barulah berlaku gamma ray. Contohnya adalah seperti bahagian bawah ini. Yang ini. Okay, kalau kamu tengok decay equation ya, uranium 234 92. Bila unstable ini jadi stable, dia jadi thorium. Okay, 230 90. Okay, sekarang ni kita tengok bahagian atas dulu. 234 230, berapa yang dihilang untuk nukleon? Respon? 4. Ya, betul. 4 dihilang. So kalau 4 dihilang bermaksud, ingat balik, antara alpha, beta dan juga gamma. Kalau nucleon number tersebut 4 dia hilang, dia berkaitan dengan decay yang mana antara ketiga-tiga tersebut? Apa dah? Tak dengar? Alpha, ya betul. Sebab tu ada helium ni. So untuk decay equation ni, daripada uranium ni menjadi thorium, dia juga berlakunya alpha decay, di mana 42, kalau kamu tengok 234 jadi 230, so kurangnya 4. Satu lagi 92, dia menjadi 90, kurangnya 2, so ini memang kamu tahulah dia adalah berkaitan dengan alpha decay. Tapi dia tidak habis pada situ sahaja. Bermaksud bahawa untuk uranium ini menjadi stable, dia perlu berlakunya 2 decay. Di mana satu decay untuk alpha, satu decay lagi untuk gamma. Dan gamma ini dia tidak berlaku perubahan nukleon dan juga proton number. Kalau kamu tengok sini 60 sama je. 27. Bermaksud dia tidak berlaku perubahan, dia hanya mengeluarkan ray saja, mengeluarkan tenaga sahaja. Okey? So untuk berkaitan dengan uranium ini, ada elemen yang ataupun ada nukleus yang di mana dia mengeluarkan 2 decay sekaligus. Ada yang 1 decay saja. Kalau contohnya kalau macam yang ini, dia hanya mengeluarkan 1 sajalah, gamma. Okey. Tapi kalau yang ini, kalau kamu tengok equation yang ini, so dia mengeluarkan 2 decay. Bergantung kepada nukleus ataupun elemen yang tertentu. Okey. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini 234 nak jadi ni ringkasan daripada yang bahagian decay equation ni lah. 234 dia jadi 230. So dia merangkumi 2 decay, alpha dan juga gamma. Okey. Baik, seterusnya. Kalau ingat alpha helium 42. Kalau beta elektron, okey, di mana nuclear number dia 0,
proton number dia negative 1. Kalau untuk gamma tidak ada apa-apa perubahan. Okey, dia hanya ada simbolik untuk gamma sahaja. Okey, so kalau kamu tengok kat bahagian sini granite, okey, permulaan di uranium nukleus. Selepas itu apabila berlakunya unstable nucleus di mana decay itu berlaku menyebabkan daripada uranium tersebut dia akan jadi lead. Okey, Pb lead. Okay. So perubahan tersebut berlakulah disebabkan oleh perebutan yang terhasil. Sama ada alpha, beta ataupun gamma. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada half-life. Okay. Nyawa yang setengah. Nyawa tersebut menjadi setengah. So nilai sesuatu nukleus juga akan jadi makin berkurang dan akan jadi setengah daripada nilai yang asal. Okey. Kalau kamu tengok contohnya, radioaktif kamu bayangkan seperti molekul-molekul ini, okay, atom-atom ini. So bila jadi half-life setengah, so setengah daripada molekul tersebut telah hilang. Yang ini hilang, yang ini ada lagi, yang ini hilang. Okay, half-life yang pertama. Half-life yang kedua, untuk yang bahagian yang setengah ni, dia hilang lagi setengah, hilang setengah lagi. Untuk half-life yang ketiga, daripada bahagian molekul-molekul dia hilang setengah lagi, dia hilang setengah. Daripada yang bahagian sini, dia hilang lagi setengah. Daripada yang ini, dia hilang lagi setengah. So, half-life ini adalah di mana radioaktif nuklear tersebut, dia akan decay ataupun reput. Okay, dia akan hilang separuh daripada nilai dia yang sebenar. Okay, disebabkan itu, kalau dalam okay, disebabkan itu okay. Sebabkan itu formula ini kamu perlu tahu yang ini. Okay. Asas formula dia adalah yang ini last sekali nanti power ni dia akan tukar-tukar. Okay. Yang N node ni adalah nilai condition yang asal. Contohnya nilai condition asalnya adalah 10 contohnya. Setengah daripada 10. Setengah daripada 10. Nilai dekat sini berapa? Tolong respon. Half-life yang pertama ni 10, nilai dia N. So N kalau bahagi 2 dia akan jadi berapa nilai dekat bahagian sini? 5. Ya betul, 5. Okey. So half-life yang ketiga. Okey, ni half-life half-life yang pertama, half-life yang kedua. Half-life yang kedua di mana half yang tadi half square kan dia, okey, disebabkan oleh dia adalah half-life yang kedua didarabkan dengan nilai yang asal. Nilai yang asal tadi 10. Ini kita square dia akan jadi 1/4. 1/4 daripada 10. So nilai dia akan jadi berapa? Respon? Ada kalkulator tak? 10 bagi 4 berapa? 2.5. Ya, 2.5. So setengah daripada 5 ni 2.5. Okey. So cara nak guna formula ni okey. Seterusnya setengah kuasa 3. Maksudnya 3 ni mewakili half-life yang ketiga. Maksudnya dia dah jadi setengah 3 kali. Okey. Kuasa 3 darabkan dengan initial value. Initial value dia 10. Tadi 10 kan initial value. Okey, 2 ni kuasa 3 dia akan jadi 8. 1/8 darab dengan 10. Sekarang kalkulator dapat berapa? 1.25. 1.2 1.25. Okey, setengah daripada 2.5 1.25. Okey, seterusnya 10 4 kali half-life. Ni 10 4 1/2 kuasa 4 dia akan jadi 1/16. So 1/16 darab dengan 10 dapat berapa? Respon? 0.625. 0.625. Dan last kali 5 kali half-life 1/32 darab dengan 10 akan dapat berapa? 0.3125. Okey, 3125. Okey. So kamu tengok daripada 10, setengah daripada 10 5. Setengah daripada 5 25. Setengah daripada 2.5 1.25.
setengah lagi, so last kali akan jadi macam ni. So formula ini sekiranya kamu tak tahu nilai, tak tahu macam mana cara nak kira untuk half-life, so gunakan formula yang 1/2 kuasa, katakanlah kuasa 2 N naught. Okay. N naught ni kamu perlu tahu dia adalah apa? Nilai initial. Okay, nilai initial untuk sesuatu radioaktif tersebut. Okay, half sebab nama half-life, half kan. Dan dua yang bahagian kuasa ini adalah berkaitan dengan berapa kali half-life dia. Half-life-nya berkaitan dengan half-life-nya. Maksudnya kalau 2 ni 2 kali half-life. 3 kali half-life. So kamu tahulah nilai sebenar untuk nuklear tersebut selepas dah berapa kali half-life tu berapa nilai dia. Okay. So formula ini penting. Okay, formula ini penting. Sekejap, tulis kalau berkaitan dengan formula dia tulis kat sini. Okay, so formula untuk kamu ingat berkaitan dengan formula half-life. Half-life ini formula ya. Okey, baik. Seterusnya seterusnya kita pergi kepada bahagian bawah. Ini formula yang kamu perlu tahu . Okey, so untuk half-life berkaitan dengan graf, kamu perlu tahu macam mana cara nak baca graf untuk half-life, di mana half-life dan juga time. Okay, half-life dan juga time. So berapa banyak masa yang diambil untuk sesuatu nuklear tersebut dia jadi setengah, dia jadi 2 kali setengah, dia jadi 3 kali setengah. Okay. So first half-life contohnya, yang ini adalah initial value dia. Okay. First half-life dia akan jadi setengah, ni first half-life. So daripada sini ke bahagian sini masa akan berjalan. Ni masa berjalan. So bila dia sampai ke bahagian sini saja, so ini adalah masa yang diambil untuk first half-life. Bila sampai ke bahagian sini saja, ini adalah second half-life, third half-life. So ini adalah masa yang diambil untuk half-life tersebut berlaku. Okay. Untuk nilai bagi sesuatu radioaktif tersebut, dia jadi setengah. Okay. So contoh a sample of radioactive material stored in the laboratory has an initial activity 480 S-1. So 480 S-1 ni, kalau dalam formula yang ini, dia yang mana satu? Nilai untuk radioactive material. Tolong respon. 480 kalau yang ini yang mana satu? 1/2 square N naught. Cikgu macam bagi kita jawapan. Mana satu ni? Hello? Untuk formula yang ini, 480 S-1 ni adalah yang mana? N naught lah. Okay. So ini adalah N naught lah, nilai asal dia. N naught. If its half-life is 6 minutes, dalam masa 6 minit, how much its activity after 30 minutes? Okay. Berapa banyak aktiviti dia selama 30 minit. So, kalau nak guna formula ni untuk tahu half-life dia, nilai dia akan jadi berapa. So, kita akan guna half. Okay, bahagian atas ni, sorry. Yang ini N lah kan. Sorry. N tu maksudnya kita tak tahu unknown untuk berapa kali half-life. Okay. And darabkan dengan 480. Okay. Gunakan formula yang ini. Masalah yang sekarang ni kita tak tahu berapa kali half-life yang telah berlaku untuk sesuatu radioaktif ini. Okay. So kita hanya tahu initial dia sahaja 480. Tapi dia ada bagi clue dekat bahagian sini di mana setiap kali half-life 6 minit. Okay, setiap kali half-life 6 minit. Dan dia berlaku sebanyak 30 minit. Maksudnya daripada permulaan ke bahagian first half-life 6 minit.
Dan last sekali dia gunakan masa dia sampai 30 minit. So, cikgu nak tanya sikit, daripada 6 minit nak sampai ke 30 minit ni ada berapa kali masa ataupun berapa kali half-life? Tolong respon. 5. Macam mana kamu dapat 5? 5. Bahagi. Okey, 30 bahagi dengan 6. So, akan dapat 5. Maksudnya 5 kali half-life. 5 ni adalah N ni lah. N yang inilah. Okey. Di mana 6 minit, 6 minit, 6 minit, 1, 2, 3, 4, 5. 6 minit, 6 minit. So total 6, 6, 6, 6, 6 total dapat 30 minit. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tak tahu nak kira, buat satu-satu untuk dapatkan 30 minit. Kalau tak tahu nak kira dah. Okay. So dapat 5, masukkan dekat bahagian sini 5. 2 kuasa 5 dapat berapa? 1 per respon. 2 kuasa 5 berapa? 32. 32. 1 per 32 darab dengan 480. Tolong tekan kalkulator. Dapat jawapan berapa? Untuk initial activity dia. Untuk activity dia bagi radioactive material. 480 bagi 32. Tahu? 15. 15. Unitnya adalah apa? Kalau activity ni, unitnya adalah apa? Kita dah dapat untuk yang bahagian nilai untuk aktiviti tersebut. Unitnya adalah apa? Kamu tengok dekat dalam soalan. Unitnya adalah apa? Respon? S-1. S-1. Ya betul. Ini adalah unit untuk aktiviti tersebut. Okey, kita tengok jawapan betul ke tak? Okey. So 15 15. So betul lah. Okey. So gunakan formula yang ini Okay. Formula yang ini N. Sorry. Cikgu tulis 2 pula tadi. 2 tu kalau 2 kali half-life. N Okey. Seterusnya. Cuba dengar. Okey. Baik, seterusnya. Kita pergi kepada nuclear energy. Okey, subtopik yang kedua adalah nuclear energy. So nuclear energy ni kamu akan belajar berkaitan dengan dua benda, iaitu nuclear fusion dan juga nuclear fission. Okay, so nuclear energy is known as atomic energy released during a nuclear reaction such as radioactive decay, nuclear fission and nuclear fusion. Radioactive decay tadi kamu belajar dah, alpha decay, beta decay dan juga gamma decay. Okay, so untuk penambahan bagi nuclear energy berkaitan dengan ini adalah nuclear fission dan juga nuclear fusion. So nuclear energy adalah daripada segi bila berlakunya decay, bila berlakunya fusion, dia mengeluarkan tenaga. Nuklear tersebut mengeluarkan tenaga dan selalunya nuklear tersebut akan mengeluarkan tenaga dalam bentuk dua jenis sahaja, iaitu light, cahaya ni, dan juga heat. Okey, light dan juga haba. Cahaya dan juga haba. Baik. Kita pergi kepada fission dan juga fusion. Okey, fish. Ingat je ni nuclear fission, nuclear fusion. Okay. Kalau fish, kataan fish, dia bermaksud pecah. Pecah. Fission ni pecah. Kalau fuse bergabung. Fission pecah, fuse gabung. Okay. Senang ingat. Okay. So apa yang pecah, apa yang gabung? Nuklear radioaktif tersebutlah ataupun nuklear, sesuatu nukleus tersebut. Okay. Di mana bila dia berpecah, dia mengeluarkan nuclear energy. Bila dia bergabung, dia juga mengeluarkan energi. Contohnya, kalau dekat bahagian sini, nuclear fusion, uranium. Okay, selalunya dalam nuclear reactor, kalau dekat Jepun contohnya, dekat Ukraine, okay, dia menggunakan tenaga nuklear untuk menghasilkan elektrik. So, dekat bahagian dalam nuclear reactor tersebut ada uranium. So macam mana cara dia nak hasilkan elektrik tersebut? Okay, uranium ini
dia akan tembak neutron. Kamu nampak sini neutron dia akan tembak dekat bahagian uranium 235. Okey, tembak. Seterusnya bahagian uranium ini dia jadi unstable, dia tidak stabil. Bila dia unstable, dia akan menyebabkan berlakunya pecahan fission. Dan cikgu dah beritahu tadi, bila berlakunya fission, dia akan mengeluarkan apa? Tolong respon. Energy. Energy, good. Dia akan mengeluarkan tenaga. Bila fission, dia akan mengeluarkan tenaga. Dan tenaga tersebut dalam bentuk apa? Tolong respon. Ada dua saja jenis tenaga yang dikeluarkan. Apa dia? Heat and light. And light. Okay. Heat and light. Okay. So, kalau kamu tengok kat bahagian sini, dia tembak neutron, dia jadi unstable. Unstable tersebut dia fission, dia mengeluarkan tenaga. Tenaga ni kat tengah-tengah ni. So, dia dah jadi unstable, dia akan pecah. Satu jadi krypton, satu jadi barium. Dalam masa yang sama, dia mengeluarkan tenaga. Dan tenaga tersebut adalah tenaga nuklear lah yang kita panggil. Okay. So nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam nuclear reactor tersebut sebab apa dia perlukan kepada nuclear energy tersebut untuk menghasilkan elektrik. Okey, seterusnya nuclear fusion. Okey, sebelum tu fission kamu ingat nuclear reactor maksudnya tempat yang menghasilkan elektrik. Okey, di mana kita guna uranium, tembak neutron, dia pecah, dia keluarkan tenaga. So akan menghasilkan elektrik. Macam mana cara dia nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut. Tu fission, pecah. Okey, fusion, gabung. Fusion, gabung. Contohnya, deuterium campur dengan tritium. Okey, dia gabung Yang tadi atas ni pecah. Uranium ni dia pecah jadi krypton dengan barium. Tapi kalau yang ini dia gabung. Dan gabung juga deuterium dan juga tritium, dia juga akan mengeluarkan tenaga. Okey, kalau kamu tengok sini H ni dua-duanya daripada elemen hidrogen. Hidrogen ini bergabung dengan hidrogen ini, okey, dia akan menghasilkan helium. Bila hasil penggabungan tersebut, dia akan menghasilkan helium dan juga neutron dan juga dia juga mengeluarkan tenaga. Hasil gabungan juga mengeluarkan nuclear energy. Fusion. Gabung, mengeluarkan nuclear energy. Yang atas ni fission, pecah, mengeluarkan nuclear energy. Okay. Selalunya kalau untuk fission dan juga fusion, tenaga yang lebih besar dikeluarkan dari segi nuclear energy tersebut adalah dari segi fusion sebenarnya. Fusion, gabungan. Sebab itu kalau kamu tengok Hiroshima dan Nagasaki, dia dibom oleh bom apa? Raspan? Hiroshima, Nagasaki? Hello? Atom. Bom atom Okey, bom atom. So bom atom tersebut. Okey, bom atom tersebut dia adalah daripada hasil nuclear energy sebenarnya. Okey, disebabkan oleh nuclear fusion. Okey, nuclear fusion di mana gabungan tersebut dia menyebabkan dia akan menghasilkan letusan yang besar. Kalau kamu tengok bom, dia akan menghasilkan cahaya dan juga haba. Bom meletup haba terbakar dan juga ada cahaya, flame. Okey. So disebabkan oleh fusion tersebut yang menghasilkan letusan yang besar yang menyebabkan dia juga mengeluarkan nuclear energy dan nuclear energy tersebut dalam bentuk heat dan juga light. Okey. Berbeza dengan nuclear fission. Fission ni dia kurang sedikit tenaga dia, tetapi dia masih lagi menghasilkan tenaga. Okey. Di mana selalunya fission ini kita gunakan untuk nuclear reactor lah, nak menghasilkan elektrik. Okey. Baik. Seterusnya, the relationship between energy release during nuclear reaction and mass defect. So, apabila berlakunya nuclear fission dan juga nuclear fusion tersebut, dia mesti akan ada mass defect. Maksudnya daripada sebelum asal dia ada mass dia itu sendiri. Bila dah berlaku pecahan tersebut, dia ada mass dia yang tersendiri. Dan mass sebelum dan juga selepas dia tak sama. Bermaksud apabila ada mass defect tersebut, bermaksud dia mesti akan ada pengurangan mass. Kalau kamu tengok dekat bahagian contoh yang ini, mass before fission 236.05259 atomic mass unit. Okay.
kira dalam unit atomic mass unit okey, untuk yang ni. So 236 bila dia dah pecah, dia dah fission, pecah. Dia jadi krypton dan juga barium, campurkan kedua-duanya, dia akan jadi nilai dia adalah 235.86. So makin bertambah ke makin berkurang? Daripada 236 jadi 235. Respon? Berkurang. So sebab itulah kita panggil sebagai mass defect. Bermaksud bahawa mass tersebut dia berkurang. Betul, kita tolakkan daripada initial dan juga final, 236 tolakkan 235. So mass defect kita tahulah bahawa nilainya adalah 0.186 AMU, atomic mass unit. Okay. So daripada mass defect ini kita akan ada satu formula untuk kita tahu energi yang diriliskan. Okay, tenaga yang dikeluarkan, iaitu formulanya adalah ni cikgu tambah satu formula baru untuk topik ini. Kamu kena ingat E is equal to mc squared. Okay, di mana E ni energy, M ni mass defect yang kita kira tadi C ini adalah speed of light. Dan selalu cikgu remind, kalau speed of light ni benda-benda yang constant, yang nilai yang seragam, supposedly kamu ingatlah. Okay, so speed of light nilainya adalah, ada kat sini? Tak ada. Okay, so cikgu nak tanya, speed of light nilai dia berapa? 3 darab 10 kuasa 8. Bagus, 3 darab 10 kuasa 8. Unit? ms negatif 1. F negatif 1. Okay, supposedly ingatlah. Okay, sebab takut dalam soalan tak bagi tahu, so C tu kamu dah tahu lah nilai adalah 3 darab 10 kuasa 8. Kalau tak ingat pun dalam kalkulator cikgu rasa ada kot dia punya simbol dia, C. Okay, nanti kamu explore sendiri berkaitan dengan kalkulator tu, sebenarnya dapatkan nilai C tersebut, speed of light. Okay, mass berkaitan dengan mass defect, cumanya tolong hati-hati, mass defect yang selalu dalam soalan diberikan adalah dalam bentuk atomic mass unit. Kamu kena convertkan atomic mass unit tersebut dalam kilogram untuk dapatkan mass defect. Dia akan bagi penukaran tersebut, 1 AMU adalah bersamaan dengan berapa kilogram. So kamu kena tukar dahulu, barulah kamu cari energi. Okay, clear? So E is equal to mc squared. Itu adalah formula yang kedua dalam tajuk. Okay, seperti contoh dalam soalan ini diberikan mass untuk radium ini adalah 226.54 AMU dalam atomic mass ini. Okay, seterusnya radon 222 222.018 dia berikan mass. Seterusnya untuk helium 4. So sebelum dan juga selepas, kamu tengok mass defect dia adalah 226.54. Ini adalah yang radium 226.54. Tolak dengan gabungan di antara radon dan juga helium. Radon dan juga helium campur dua-dua. Okay, 226 tolak dengan yang ini, so kita dapat mass defect dia adalah 0.519. Dia minta kamu cari nuclear energy. So gunakan formula E is equal to mc squared. Tapi tolong hati-hati, mass dia bukan dalam AMU, mass dia kena dalam respon? kg, ya betul. Mass dia mesti dalam kg. So kena tukarkan dahulu mass defect tersebut dalam kilogram. Okay, dia akan berikan dia punya equation untuk 1 AMU berapa nilai untuk kilogram. Okay, bila dah dapat mass, masukkan ke dalam formula mc squared, dan C tu supposedly kamu ingatlah dalam soalan kadang-kadang dia ada bagi. Okay, C is equal to 3 times 10 to the power of 8. Cumanya untuk exam kamu ujian selarang ni, cikgu rasa tidak diberikan. So tolong ingat. Okay, sebab 2 topik je pun, tak banyak, so tolong ingat. Okay, baik, seterusnya generation of electric energy in a nuclear reactor. Okay, so cikgu terangkan pada kamu tadi, nuclear reactor untuk menghasilkan elektrik, tadi cikgu terangkan fission dengan fusion. Kalau nuclear reactor ni fission ke fusion? Respon? Pecah ke gabung? Ya, yang fission, yang pecah. Okey, macam mana elektrik tersebut boleh terhasil? Okay, ini seberingkas cikgu terangkan. Kat bahagian mana nak terang? Okey,
Okey. Air, dia akan pump air masuk ke dalam nuclear reactor tersebut. Okey, ni nuclear reactor. Dia akan pump air masuk dalam reactor. Okey. Bila air dah ada dekat bahagian nuclear reactor ni, apa function untuk fission tersebut? Okey, kamu tengok dekat reactor ni, dekat bahagian reactor ni. Okey, bayangkan ni kena bayangkan je lah. Reaktor ni bila ada uranium tersebut, neutron tersebut langgar uranium tersebut, so dia jadi unstable. Bila dia jadi unstable, dia akan fission ke fusion? Fission. Dia akan pecah. Okey, dalam reaktor ni dia akan pecah. Bila dia pecah, dia akan jadi krypton, dia akan jadi barium. Dan satu lagi, dia akan mengeluarkan apa? Respon? Barium, krypton, mengeluarkan nuclear energy. Okey. Nuclear energy ni dalam bentuk apa cikgu cakap tadi sebelum ni? Heat and light. Heat and light. Okey. Kita perlukan yang heat tersebut Okey. So bila berlakunya nuclear reaction ataupun nuclear fission dekat bahagian sini, so heat tersebut dapat dihasilkan. Okey, heat tersebut dapat dihasilkan. So air akan mengalir dekat bahagian sini. Air akan mengalir Ni air akan mengalir. Water pump tersebut akan mengalir bahagian sini. Okey. So bila heat tersebut dapat dihasilkan, dia dapat memanaskan air yang mengalir dekat bahagian dalam ni. Okey, dia dapat memanaskan air yang dapat mengalir dekat bahagian dalam pump. Bila air tersebut dipanaskan, daripada liquid dia akan jadi apa? Respon? Air panas, liquid akan jadi apa? Gas. Okey. Liquid akan jadi gas. So liquid yang dialirkan dekat bahagian dalam tube ini, dia akan jadi gas. Gas tersebut dalam bentuk steam yang mempunyai pressure yang sangat tinggi. Sebab apa boleh jadi pressure sangat tinggi? Sebab heat tersebut terlalu banyak yang dihasilkan, yang menyebabkan steam juga terhasilnya banyak. Pressure yang terhasil daripada steam tersebut adalah tinggi. Dan pressure tersebut sangatlah penting untuk apa? Kamu tengok steam tersebut ataupun pressure daripada steam tersebut, dia flow dekat bahagian turbin. Pressure daripada steam tersebut akan menggerakkan turbin. Okey, bila turbin ini bergerak, kamu ingat balik dynamo yang kamu kayu beskal tersebut, bila turbin tersebut bergerak, dia akan menghasilkan apa? Respon? Hello? Akan menghasilkan apa turbin kalau bergerak? Kinetic energy. Okay, kinetic energy. Bila kinetic energy tersebut terhasil, so dia akan menyebabkan electrical energy akan terhasil. Yang berkaitan dengan turbin bergerak dan juga ini kita akan belajar dengan lebih lanjut dalam elektromagnet nanti di mana pergerakan untuk sesuatu magnet tersebut, okay, dalam turbin ada magnet, pergerakan tersebut akan menghasilkan elektrik. Okey, akan menghasilkan induced current. Okey, elektrik tersebutlah yang akan disupplykan ke bahagian-bahagian rumah, sekolah. Okey. So, asasnya untuk nuclear reactor ni adalah uranium tersebut dia fission, mengeluarkan tenaga dalam bentuk heat dan juga light, tapi heat tu yang penting. Heat tersebut akan panaskan air, air akan jadi warp. Warp tersebut pressure dia tinggi dan pressure tinggi tersebut akan sambung ayat cikgu. Menggerakkan turbin. Ya, menggerakkan turbin. So, bila gerakan turbin berlaku, elektrisiti akan terhasil. So, itu serba ringkas untuk nuclear reactor ni. So, apa yang bahaya untuk nuclear reactor ni adalah sekiranya uranium tersebut tersebar dekat bahagian luar. Sebab dia bahan yang tak stable So, sebabkan itu bahan radioaktif ini dia perlu dalam keadaan yang tertutup. Nuclear reactor ni dalam bahagian dalam tertutup. Okay? So apa yang berlaku dekat Chernobyl tersebut disebabkan oleh bahagian radioaktif tersebut terkeluar daripada bahagian nuclear reactor. Nuclear reactor ni bagus sebenarnya disebabkan oleh dia menjimatkan source, sumber-sumber yang contohnya macam Malaysia. Malaysia sekarang ni main source untuk menghasilkan elektrisiti adalah apa? Tolong respon. Kalau kat Malaysia, siapa tahu? Sumber nak menghasilkan elektrisiti main yang Malaysia sekarang ni, benda yang paling besar sekali untuk menghasilkan elektrisiti kat Malaysia, apa dia? Empangan. Maksudnya air lah. Hidroelektrik air daripada empangan. Salah? Bukan empangan. Cakul. Ya, betul, cakul.
main daripada Malaysia ni adalah cakul. Cakul tu kita panaskan, lepas tu kita panaskan air sebenarnya. Sama juga konsep macam ni. Kita panaskan cakul, cakul tersebut akan panaskan air akan menghasilkan steam akan menggerakkan turbin. Okay. So daripada cakul. So Malaysia ini dia depend pada cakul, dan cakul adalah sumber yang dia bukan boleh dikitas semula. Okay. Dia kita gali kita dapat cakul, dia akan makin lama makin habis, makin lama makin habis, dan kita import benda tu. Okay, maksudnya dekat Malaysia ni tak cukup, kita import lagi. So cost dekat bahagian situ lah. Sekiranya kita ada nuclear reactor dekat bahagian Malaysia, dia akan dapat membantu kurangkan kos lah. Cumanya masih lagi tidak ada kepakaran. Kepakaran tu cikgu tak pastilah. Tapi masih lagi tidak bergerak untuk memastikan bahawa kita akan dapat nuclear reactor ni. Cikgu tak pasti sebab apa. Tak sesuai ke apa ke. Tapi risikonya tinggi lah. Dia perlukan kepada safety yang sangat tinggi. Okey, baik. Seterusnya, chain reaction. Radioaktif pun lama macam ni. Chapter 7 lagi lah. Okay, tak nak habis lah. Okay, chain ini cikgu nak minta kamu tolong bezakan antara chain reaction dan juga fission, nuclear fission. Kalau kamu tengok ini, bahagian ini sampai ini saja. Ini adalah nuclear fission. Nuclear fission. Okay, ini nuclear fission. Tapi kalau nuclear fission tersebut dia bahagikan lebih banyak lagi, nuclear fission yang berlaku lebih banyak lagi, ini kita panggil sebagai chain reaction. Chain reaction adalah gabungan nuclear fission yang banyak. Ni 1, 2, 3. Dua ni sama ke? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Neutron langgar untuk uranium tersebut. So dia akan pecah. So pecahan yang banyak ini namanya adalah chain reaction. Tapi kalau ada gambar yang tunjukkan yang ini sahaja, maksudnya pelanggaran untuk uranium dan juga neutron sahaja menghasilkan krypton dan juga barium, ini nuclear fission. Tapi bila dah gandaan daripada benda tersebut, okay, benda yang sama tapi dia bertambah lagi, so itu namanya adalah chain reaction. Selalunya akan keluar dalam paper 1 di mana dia bagi gambar yang ini. Okey, yang ini berkaitan dengan nuclear fission ke berkaitan dengan chain reaction. So kamu kena bezakan lah. Okey, yang ini yang ini chain reaction. Yang ini adalah nuclear fission. Tak ada apa-apa pun. Okay, chain reaction ni adalah gabungan-gabungan untuk nuclear fission. Okey, baik. Seterusnya. Okay, so apa yang cikgu terangkan tadi dekat bahagian dalam nuclear reactor tersebut, dia ada control rod, moderator, thick concrete wall, ini adalah safety features dia, yang ini control rate untuk nuclear reaction tersebut. Kamu boleh baca sendirilah. Okay, uranium rod dekat bahagian dalam ni. So asas dia heat, panaskan air akan jadi steam akan menggerakkan turbine. Okay, so nuclear energy adalah alternative source to generate electrical energy. Kat Malaysia masih lagi tak dapat hasilkan nuclear reactor. Mungkin disebabkan oleh safety features juga. Okay. Okay, kita masih lagi bergantung kepada cakul. Okay, baik, itu sahaja untuk chapter 6. So 2 formula saja yang kamu kena ingat untuk chapter 6. Okay. Baik. Seterusnya kita pergi kepada chapter 7. Kena laju betul lah chapter 7. Okay, chapter 7 ni cikgu keluarkan. Chapter 7 ni cikgu nak keluarkan formula dia je. Untuk chapter 7, quantum. So ada 3 subtopik. Quantum theory, photoelectric, Einstein photoelectric theory. So yang first kali kamu belajar berkaitan dengan quantum theory of light. Okay, untuk quantum theory tersebut, kamu ada belajar tentang EM spectrum, electromagnetic spectrum. Okay, yang 7 spektrum tersebut. Okay, susunan dia, wavelength dia, frekuensi dia. Okay, so yang ini kamu pernah belajar dah sebelum ini. Seterusnya tentang black body.
black body ini adalah di mana selalunya kalau satu benda tersebut dia akan absorb segala light yang ada sebab tu namanya black. Okay, contohnya macam dekat dalam telinga. Okay, supposedly dekat bahagian luar telinga ini light tersebut banyak yang nak masuk, yang enter masuk bahagian dalam telinga, tapi kita tengok dekat bahagian dalam telinga tu gelap saja. Okay, disebabkan apa? Itulah black body sebenarnya. Okay, di mana cahaya tersebut masuk ke bahagian dalam telinga tapi dia reflect, tapi disebabkan oleh dalam telinga tersebut dia bersifat black body, dia akan menyebabkan cahaya tersebut dia akan absorb. So dalam telinga kita tengok gelap saja, tak nampak. Okay. So ini adalah konsep untuk black body. Okay. Cumanya untuk black body ni juga dia boleh radiate untuk thermal ataupun temperature. Okay, ataupun radiate untuk heat. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian gambar ini, example untuk black body in daily life. So ini adalah black body radiation. Kalau yang ini black body absorption, dia absorb saja. Kita nampak gelap saja kan, sebab tu namanya black body. Tapi dalam gelap-gelap tersebut dia boleh radiate untuk thermal ataupun untuk temperature. Okay, ataupun heat. Kalau kamu tengok dekat bahagian gambar ini, gelap, supposedly gelap, tapi kalau kamu tengok kereta ini dekat bahagian enjin dan juga tayar tersebut dia ada cahaya. Okey, sebabkan apa? Dekat bahagian sini ada heat, so dia mengeluarkan cahaya tersebut. So kita nampak bahawa di sini ada bahagian yang panas. So black body radiation tersebut dia radiatekan thermal ataupun heat tersebut yang menyebabkan kita nampak cahaya tersebut. Ada daripada gelap tersebut ada nampak cahaya warna merah ni. Warna kuning ni ada panas sedikit. Kalau nak bandingkan dengan merah ni lebih panas lah. Sama juga macam oven heat element ni, heating element ni. So bahagian ini dia radiate, black body radiation. Okay, radiate. Bahagian untuk metal ini dia radiate untuk heat yang menyebabkan kita nampak ada warna orange dekat bahagian sini. Okay, sama juga yang bahagian bulb. Okay. So dia radiate untuk thermal tersebut, kamu nampak ini ada nampak light lebih lagi daripada sini. So heat tersebut lebih banyak daripada bahagian sini nak dibandingkan dengan bahagian sini. So untuk black body, satu dia absorb semua cahaya masuk, dia akan jadi hitam. Satu lagi dia boleh radiate. Radiate tersebut dia akan menyebabkan kamu rasa heat tersebut thermal. Okay. Baik. Seterusnya. So ada classical dan juga quantum. Classical ini adalah teori-teori yang lama, yang di mana quantum ni dia akan memperbetulkan classical teori. Okay. So setiap daripada classical teori ni kamu kena ingat dia punya setiap tokoh kamu kena tahu apa yang dia discover untuk sesuatu teori tersebut. Contohnya kalau Isaac Newton okay, so dia recognize berkaitan dengan light as a single stream of a particle. So light tersebut dia travel dalam single stream untuk particle tersebut. Tapi untuk Isaac Newton dia unsuccessful untuk explain fenomena bagi light reflection, okay, due to the failure in comparing the speed of light in the glass and air. So untuk Isaac Newton ni kamu kena ingat bahawa dia menjumpai berkaitan dengan light as a single stream of particle. Cikgu highlightkan yang mana yang penting untuk kamu tahu berkaitan dengan setiap tokoh. Light as a single stream of a particle. So Newton ingat light yang di mana dia adalah dalam keadaan yang single stream. Okay, Thomas Young dia ada buat eksperimen, double slit eksperimen, di mana dia conduct kat bahagian sini ada tak? Okay, kamu kena ingat untuk Young dia conduct double slit eksperimen, Young's double slit eksperimen, di mana dia akan menerangkan berkaitan dengan, kalau kamu belajar tajuk wave sebelum ni, ada refraction, ada refraction untuk wave, di mana satu slit tersebut kita kenakan cahaya kepada dia,
Okay. Dia keluar dekat bahagian satu lubang, dia akan menyebabkan dia akan terdifract contohnya. Okay. Dia ada diffraction. Lepas tu kalau ada dua slit, dua lubang, so bila diffraction tersebut berlaku, kedua-dua wave tersebut bertembung, akan berlaku interference. So itu adalah dari segi Young's double slit experiment. Okay. So nampak perkataan Young, ingat double slit experiment. Double slit experiment berkaitan dengan apa? Tajuk wave. Di mana ada interference, ada diffraction. Okay. So ini adalah daripada eksperimen yang Thomas Young ini buat. Young's double slit experiment. Baik, seterusnya John Dalton. Dalton ni cikgu rasa kamu tahu dah, dalam kimia pun ada. So dia berkaitan dengan atom. Okay. Dalton atomic model. So ingat berkaitan dengan atom. Sebab soalan paper 1 selalu akan keluar berkaitan dengan tokoh-tokoh ini. So yang ini berkaitan dengan apa dia discover. Ini berkaitan dengan apa discover. Okay, J.J. Thomson. J.J. Thomson ingat elektron. So dia discover tentang elektron. Okay, Newton berkaitan dengan light yang single stream. Kalau yang double slit berkaitan dengan eksperimen. Dalton berkaitan dengan atom. Kalau J.J. Thomson berkaitan dengan elektron. Okay, tolong ingat. Baik, seterusnya. Okay, Max Planck. Okay, type yang ini adalah classical, yang lama-lama dan quantum dia menepis untuk teori-teori dari segi classical theory. Dan main untuk classical theory adalah berkaitan dengan yang ini. Tolong tengok baik-baik. Okay. Classical theory dia katakan elektron vibrate dalam same frequency, okay, have the same energy content. Okay. So elektron tersebut dia ada frekuensi dia, so energy content dia adalah sama. So apa yang classical ni bagi tahu, yang ini yang paling penting. The vibration of frequency has no limits. Bermaksud kalau frekuensi tersebut makin bertambah, energi makin bertambah dan tidak ada limit, infinity. Tak ada limit langsung antara kedua-dua ini. Okay. Terus bertambah saja, energi akan makin tambah. Tapi kalau untuk berkaitan dengan quantum, okay, dia ada black body radiation experiment. Okay. So based on the graph radiation intensity against the wavelength for black body, the light intensity on the left side of the peak does not continue to increase with the increase of the wave frequency. Kalau untuk quantum, dia menyatakan bahawa intensity ni kamu boleh kait dengan energy lah. Okay, light intensity ni kamu boleh kait dengan energy. Dia directly proportional. Okay, directly proportional. Cumanya dia kalau ini meningkat, frekuensi juga meningkat. Cumanya kalau untuk klasikal dia kata no limit. Tapi kalau untuk quantum, dia has limit. Dia ada limit dia. Bermaksud ada certain frekuensi bila dia terlalu tinggi, dia akan menyebabkan intensity tersebut akan drop. Intensity tersebut akan drop. Okay. So itu yang membezakan antara klasikal dan juga quantum. Quantum yang terbaru, klasikal ni yang lama-lama. So, klasikal tekan has no limit di antara energi dan juga frekuensi. Tapi kalau untuk bahagian quantum, dia akan ada limit tertentu. Itu yang membezakan dia. Okay, so untuk quantum theory, ini adalah muka-muka untuk tokoh-tokoh yang discover tentang quantum. So Max Planck. Okay, Max Planck dia menyatakan tentang apa? Paling penting adalah yang kamu perlu tahu adalah berkaitan dengan energy, directly proportional dengan wave frequency. So Max Planck ini menyatakan bahawa E is directly proportional dengan frekuensi.
Okay. Cumanya dia akan ada limit. Okay. Itu yang Max Planck ini dia observe. Okay. Untuk Albert Einstein berkaitan dengan photon yang kamu perlu tahu. Dan juga dia ada satu teori, Einstein Quantum Theory of Light. Okay. Yang kamu belajar last kali satu topik nanti untuk tajuk ni. Dan Neil Bohr, okay, dia kaitkan di antara elektron ni, yang kamu perlu tahu elektron, dia akan orbit around the nucleus on the certain shell only. Bermaksud bahawa elektron dia boleh melompat ke shell yang lain. Okay. So ingat Neil Bohr, ingat elektron tersebut boleh melompat pergi ke bahagian shell-shell yang lain. Okay. So itu yang Neil Bohr ni discover. Kalau Louis D. Broglie ni dia sentuh berkaitan dengan wave particle duality. Wave particle duality dia menyatakan bahawa light tersebut dia boleh terbahagi kepada dua, iaitu dalam bentuk, dia dua-dua sekali lah, dalam bentuk wave dan juga dalam bentuk particle. Okay. So D Broglie. Ingat Max Planck, E directly proportional dengan F. Albert Einstein, photon ataupun quantum theory. Neil Bohr berkaitan elektron, dia melompat pergi kepada shell yang lain. Louis D. Broglie adalah berkaitan dengan light tersebut, dia dalam bentuk dua benda. Wave particle duality. Satu particle, satu lagi adalah wave. Okay, dia dua-dua benda sekaligus. So ini adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh untuk quantum. Okay, quantum of energy. So, kita pergi kepada formula-formula yang penting untuk ni. Okay, cikgu list out lah formula yang penting untuk kamu ingat. Sebab dalam quantum ini, dia ada banyak calculation. So, formula yang pertama kamu perlu ingat adalah E is equal to H. E ni energy, H ni adalah apa? Respon? Planck constant. Okay, Planck constant. Dan Planck constant nilainya adalah berapa? Sorry, H. 6.6 6.63 darab 10% negatif 34. 34. Okay, supposedly kalau boleh ingatlah. Okay, untuk Planck constant. So, E directly proportional dengan F. So, cikgu nak tanya sikit. Dalam formula ni, boleh terasanya formula ni adalah disebabkan oleh dikaitkan antara E dengan F. Siapa yang kaitkan E dengan F ni? Daripada tokoh-tokoh tadi yang cikgu minta kamu ingat tadi. Respon? Max Planck. Planck. Sebab itulah ada Planck constant kat bahagian sini. Okay. So formula yang pertama kamu ingat E is equal to HF. Okay, baik. Seterusnya. Latihan ke tak sempat buat, takut nanti terlajak kelas kamu pula. Okay, seterusnya formula yang seterusnya adalah berkaitan dengan lambda is equal to Planck constant over P. Okay, lambda adalah apa? Respon? Planck. Planck. H ni Planck constant. P ni adalah apa? Dah dekat sini dah, momentum. Okay. So, formula untuk momentum yang kamu pernah belajar sebelum ni. Form 4 dulu ke? So, form 5 kamu belajar. P is equal to apa? Momentum? Tak ingat lah tu. MV, bagus. P is equal to MV. So, MV ni boleh masuk ke bahagian bawah dalamnya. So, basic formulanya lambda is equal to H over P. Okay. Untuk formula yang ini adalah D. Broglie yang bawa. Broglie yang bawa di mana lambda is equal to H over P, dikaitkan antara lambda dan juga P. Lambda ni berkaitan dengan wave, kalau momentum ini berkaitan dengan particle. So D. Broglie menyatakan apa tentang wave dan juga particle? Dia mentionkan tentang apa? Respon? Wave. Apa nama dia tu? Terms yang D. Broglie beritahu? Wave. Sambung ayat cikgu ke tak tahu? Wave particle duality. Ya, betul. Wave particle duality. Bermaksud dalam satu light,
light. Okay, dalam satu cahaya, satu light, dia terkandung wave dan juga terkandung particle. Momentum kita akan kaitkan dengan particle. Okay, sebab tu momentum of particle. Okay. Dalam dua relation ini, kita perlu masukkan satu constant untuk dapatkan dia punya formula. So, sebab itulah lambda is equal to H over P. So, ingat lambda is equal to H over P ni adalah datangnya daripada Louis de Broglie. Okay, tolong ingat. So, wave particle duality. Okay, dua formula dapat. Baik, seterusnya. So, daripada P ni tadi cikgu tanya kat kamu, P is equal to MV, so boleh masuk MV dekat bahagian bawah ni. Sama saja. So, ni adalah formula asas dia. Baik, seterusnya. Okay, E is equal to HF. Cikgu tak nak tulis formula ni sebab formula ni dia datang daripada formula asas yang ini saja. Okay, sebenarnya kamu perlu tahu frequency is equal to speed of light bahagi dengan lambda. Okay, frequency is equal to speed of light bahagi dengan lambda. Daripada formula ini masukkan ke bahagian dalam ni, dia akan jadi E is equal to Hc over lambda. Sebab tu boleh jadi Hc over lambda. Sebab F is equal to C over lambda. So senang tulis sini lah. F is equal to C over lambda. C tu apa? This one? Speed of light. Okay. Speed of light. Okay. So terbitan daripada F is equal to C over lambda, kita boleh kaitkan speed of light tersebut, masukkan ke dalam formula yang Planck dah cetuskan, iaitu E is equal to HF. Okay. Supaya dia akan jadi E is equal to Hc over lambda. So ingat tiga formula ni, yang ini berkait dengan yang ini. Ini berkait dengan yang ini. Okey, baik, seterusnya kita pergi dengan lebih lanjut ke bahagian bawah. Okey, photoelectric effect. Okey, tengok perkataan photoelectric effect. So dia ada dua benda, photo dan juga elektrik. So daripada photo tu light akan menghasilkan elektrik. Elektrik tersebut adalah berkaitan dengan elektron yang emit. So sebab itulah namanya photoelectric effect. Kalau kamu tengok dekat bahagian contoh gambar ini, sesuatu metal, kita kenakan cahaya itu foto, kenakan kepada metal tersebut akan mengeluarkan elektron tersebut adalah elektrik lah. Photoelectric effect yang memerlukan kepada bantuan metal, kalau ada metal surface So itu saja photoelectric effect. Okay. So ada eksperimen dia, light, ada metal dekat bahagian sini, light sensitive metal, okay. Kenakan light, so dia akan keluarkan elektron. Elektron tersebut akan tertarik dengan bahagian anode. So kita kira ada dua terminal lah, satu negatif, satu lagi adalah positif. Supaya elektron tersebut boleh tertarik dengan positif, so kita tahu ada pergerakan elektron yang terhasil dekat bahagian situ. Apabila light kena kepada metal. Light kena metal, keluarkan elektron. Okay, itu saja asal photoelectric effect. Okay, baik. Ini asaskan light, metal, keluarkan elektron. So dia sama juga macam term ionic emission. Term ionic emission ni kamu dah belajar belum? Pernah dengar tak term ionic emission? Responnya? Dengar rendah dulu kamu pernah belajar ke? KSSM ni hello, pernah dengar tak term ionic emission? Term ionic emission ni. Elektron gun, pernah dengar tak elektron gun? Responnya? Hello. Tak Tak pernah dengar. Okey, elektron gun tak pernah dengar. So, for fun ni kot kamu belajar kot. Electricity ataupun electromagnetic, cikgu tengok boleh dah. Okay, so asas dia lebih kurang sama. Dia keluarkan elektron semuanya. Kalau untuk photoelectric, light kena pada metal, keluarkan elektron. Okay, itu sahaja. So, dalam ni dia ada threshold frequency. Threshold frequency ni adalah istilah minimum frequency required to produce photoelectric effect on a metal. So, sesuatu frekuensi yang minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron daripada metal tersebut.
Light bila kena saja kepada metal dia nak keluarkan elektron. So dia mesti akan ada certain frequency dan nilai frekuensi tersebut bila dia dah sampai kepada nilai minimum tersebut dia boleh mengeluarkan elektron. So nilai frekuensi tersebut kita panggil sebagai threshold frequency. Okay. Kamu kena ingat frekuensi, threshold frequency itu frekuensi yang digunakan untuk mengeluarkan elektron. Itu sahaja daripada metal. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik 7.3 Einstein's photoelectric theory. EHF ni adalah sama juga macam sebelum ni, formula yang sama. So, kalau daripada EHF ataupun Einstein photoelectric theory dia ada penambahan dari segi bila elektron photoelectric teori photoelectric effect ni cahaya elektron terkeluar, so elektron tersebut ada pergerakan. So disebabkan itu Einstein mengeluarkan satu lagi formula yang ada Einstein photoelectric theory di mana dia mengeluarkan formula yang baru E is equal to W plus K. Okey, formula yang baru. E ini adalah energy, W ini adalah work function. K ini adalah kinetic energy. Okay, cikgu tulis kat sini sekejap supaya kita boleh bincang kat bahagian sini. Cikgu nak tanya, E ni unitnya adalah apa? Respon? Energy, unitnya apa? Joule. Joule. Ni unitnya apa? Respon? Work function? Work. Unitnya apa? Joule. Joule. Kinetic energy, unitnya apa? Dah nama pun energy, unitnya apa? Sama Joule. Sama juga. So ketiga-tiga ini adalah berkaitan dengan energi. Sebab itulah disamakan kesemuanya. E is equal to W plus dengan K. Okay. Di mana E tersebut adalah daripada EHF. So dia nak tahu minimum energy required to release the photoelectron dan juga maximum kinetic energy of the photoelectron. Maksud bahawa light kena kepada bahagian metal. Bila dia nak keluar, dia dapat keluar saja tersebut berkaitan dengan minimum energy. Maksudnya minimum energy work function tu bila dia dapat keluar work function, bila dia dah keluar dan bergerak kinetic, so berkaitan dengan maximum kinetic. So daripada situ dia akan kaitkan E is equal to W, dia nak keluar, W tu work function dia nak keluar, plus dengan kinetic energy pergerakan tersebut. Okay, sebab itulah formula Einstein apa dia ni, photoelectric theory, dia keluarkan formula ini E, W dan juga K. Okay. Kita tanya sikit. Kinetic energy, apa formula kinetic energy? Ni K ni. Respon. Hello, kinetic energy apa formula dia? 1/2 mv squared. Ada je kat sini. Ada jawapan pun saja je. Half mv squared. 1/2 mv squared. So ini formula untuk kinetic energy yang kita masukkan ke bahagian sini ya. Okay. So kalau untuk nak dapatkan kinetic energy, kalau kita dah susun formula ni, lepas tu kita jadikan kinetic energy ni sebagai subjek. Okay, sebagai subjek. So formula dia akan jadi HF tolak dengan W. Okay, energy tolak dengan W untuk dapatkan kinetic energy tersebut. Okay. So disebabkan apa? Dia menggunakan prinsip conservation of energy. Ingat lagi tak prinsip keabadian tenaga? Menyatakan tentang apa? Respon? Tenaga tidak boleh musnah, tidak boleh dicipta, dia hanya boleh ditukarkan. Bermaksud bahawa energi ini adalah hasil daripada energi W ni work function dia lebih kurang macam potential energy lah sebelum dia nak tukar kepada kinetic. Bermaksud metal potential dia nak keluar work function, potential dia nak keluar daripada metal tersebut, bila dia dah keluar dia bergerak kinetic. So daripada potential energy pergi kepada kinetic energy. So penukaran, conservation of energy, keabadian tenaga.
Itu prinsip keadaan tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta, tidak boleh dimusnahkan. Dia hanya boleh ditukar. So dia tukar dari bentuk pergerakan. Kan? Okay, kalau yang ini. Okay. Okay, kita ke bawah sikit. Okay. At the threshold frequency, photoelectron are emit without any kinetic. So kalau dekat bahagian threshold frequency, tolong terangkan balik pada cikgu, threshold frequency-nya adalah apa? Tadi cikgu terangkan tadi. Frekuensi yang maksimum ke minimum? Minimum. Minimum untuk elektron keluar dari elektron metal. keluar daripada metal. Bagus. So sesuatu metal tersebut perlukan sesuatu frekuensi di mana minimum frekuensi untuk dia keluar daripada metal tersebut. Threshold frequency. Bila threshold frequency dia zero, bukan zero. Dekat bahagian threshold frequency dia, bila kita nak tahu itu ada threshold frequency ke tak, dia tidak berlaku pergerakan. So kinetic energy dia zero. So kalau dalam formula ini, untuk formula yang ini, bila kinetic energy dia zero, dia akan jadi E is equal to work function. E, formula dia apa E? Energy is equal to, respon? SF. HF ni, HF. So HF is equal to work function. Maksudnya yang cikgu cakap tadi, work function adalah minimum energy yang diperlukan. Work function ni adalah berkaitan dengan threshold frequency tersebut lah. F naught tersebut lah. Maksudnya frekuensi yang paling minimum digunakan untuk mengeluarkan elektron. Work function. Elektron tersebut dikeluarkan. Work function, elektron tersebut dikeluarkan dari metal. So dia memerlukan threshold frequency. Dengan syarat tak berlaku lagi pergerakan untuk elektron tersebut. Okay. Dia hanya terkeluar saja, tak gerak lagi. Terkeluar saja, so itu berkaitan dengan threshold frequency di mana kinetic energy dia zero. So kamu boleh kaitkan E dengan W saja. Sebab K dia jadi kosong. K jadi kosong, E sama dengan W sahaja. So bila kita samakan, kita jadikan E ni sebagai HF, F ni adalah threshold frequency lah. Okay. Okay, baik. So kalau nak kaitkan antara kinetic energy dengan bahagian E dan juga work function, so work function tersebut dah jadi threshold frequency tadi, ya. Work function threshold frequency, E adalah HF biasa. So formula half mv squared is equal to HF minus F naught. F naught ni threshold frequency, F ni frekuensi biasa untuk kita dapatkan kinetic energy sebab dia dah bergerak. So bila dia dah bergerak, dia akan ada frekuensi yang tersendiri. Okay? Dan juga kita kena tolakkan juga dengan frekuensi yang asal ataupun frekuensi yang minimum, threshold frekuensi tadi. Sebab tu formula dia jadi. Okay? Formula ni dia basicnya daripada sini juga. So cikgu tak nak lah kamu tak perlu nak ingat pun sebenarnya, sebab daripada formula ni bila kalau kamu dah terjemahkan, kamu dah boleh dapatkan yang bahagian ini lah. Okay. So 1, 2, 3, 4. Setakat ni masih ada 4 lagi formula yang basic yang kamu perlu ingat. Yang lain-lain tu konsep daripada formula basic tersebut untuk kamu olahkan. Okay, baik. Seterusnya. Okay, so setiap daripada metal yang berbeza, dia akan ada threshold frequency yang berbeza lah sebab setiap elemen ataupun jenis-jenis metal yang berbeza, dia akan menyebabkan elektron yang nak keluar tersebut, dia akan ada certain threshold frequency. Okay. Okay, solving problem. Ni kamu boleh tengok boleh dekat bahagian dalam ni. Okay. Generating photoelectric current in a photocell circuit. So ada jenis metal yang berbeza, calcium dan juga lithium. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, work function mana yang lebih antara calcium dan juga lithium? Tolong respon. Work function mana yang lebih antara calcium dan juga lithium? Ini nilai. Okey. Lithium lebih. So kalau lithium lebih, kita kaitkan antara work function dengan E energy, di mana work function is equal to HF lah. Okay.
So work function dan juga frekuensi. Kalau frekuensi makin bertambah, apa jadi kepada work function? Tolong respon. Bertambah. Bertambah. Sebab itulah kalau kamu tengok work function mana yang lebih, nah lithium kan, lithium lebih. Tengok threshold frekuensi dia, 6.03, threshold frekuensi untuk calcium 5 point lebih. So merujuk kepada frekuensi dia kalau tinggi, work function dia akan jadi tinggi juga. Sebab tu lithium lagi tinggi work function daripada calcium. Okay. Dia nak kaitkan yang itulah. Tapi berbeza dengan bahagian wavelength. Kalau kamu tengok wavelength dekat bahagian sini 496. Wavelength dekat bahagian sini 579. Wavelength mana yang lebih tinggi? Calcium dengan lithium? Isi. Okey, sebab apa calcium wavelength tinggi tapi dia punya wave function dia work function dia kurang. Sebabkan oleh wavelength. Sambung ayat. Siapa tahu? Inversely proportional. Ya, betul. Inversely proportional. Kalau kita kaitkan balik W dengan formula yang ini, kita akan dapat formula H C over lambda. Ingat balik, F is equal to C over lambda. Okay, jadikan H C over lambda. So, lambda dengan work function inversely proportional. Sebab itulah yang bahagian sini dia tinggi, 579 nak bandingkan dengan ni. Ni lagi tinggi. Okay. Tapi work function ini rendah lagi daripada yang bahagian sini. Sebab wavelength dengan work function dia inversely proportional. Itu sahaja. Okay, so tolong ingat. Tak susah pun, senang sahaja. Teruskan lagi. Dah habis ni, dah habis dah. Dah habis. Okey, contoh photoelectric effect application. So, apa-apa yang berkaitan dengan light, ada metal, keluarkan elektron, menghasilkan elektrik. So, itu adalah photoelectric effect. So, contohnya LED. Okey, mengeluarkan cahaya daripada bahagian lampu LED tersebut. Dia adalah datang daripada metal, light. So, dia akan menghasilkan elektrik dan elektrik tersebut juga menghasilkan cahaya. So, ada LED lamp lah. Okay. Solar pun sama juga, light kena pada solar cell tersebut, so dia akan generate electricity. Light detector, light kena kepada bahagian sensor tersebut, light detector, so dia akan detect ada light, so dia akan keluarkan elektron. Okay. Photoelectric effect. Ini juga sama juga, light kena kepada bahagian image sensor tersebut, so dia akan sense image sesuatu light tersebut, so dia akan mengeluarkan image disebabkan oleh elektron yang terhasil. Sama juga macam ISS. So macam mana ISS ni boleh generate untuk electricity dekat bahagian ISS tu sendiri disebabkan oleh ada solar cell dekat bahagian luar ISS ni. So dekat bahagian luar daripada atmosfer bumi ada sun, ada cahaya daripada sun tersebut yang menyebabkan solar cell ini dia akan generatekan electricity untuk ISS ini. Okay. So basicnya cahaya kena pada metal menghasilkan elektron. Photoelectric effect. Habis untuk kuantum. So 1, 2, 3, 4. 4 formula ni tolong ingat. Dan tolong hati-hati lah. Formula yang last kali ni, kinetic ni tolong lah. Perbesarkan sikit dia punya ni. So diraskan dia maksudnya K ni sama dengan half mv square. Lepas tu dia ada kaitan dengan threshold frequency. Kalau dekat threshold frequency, kinetic energy kosong. Ni yang lele ni adalah benda yang kejap, macam ada satu cikgu dah tinggal je ni, power. Cikgu scroll cepat sangat pun tadi. Satu lagi. Cikgu yang proton number ni. Nah, ya betul yang proton number. Cepat sangat scroll tadi terlupa. Ini. Okey, ada satu lagi formula, cikgu listkan kat bahagian sini tepi ni. Ni adalah list formula yang kamu perlu ingat lah. Untuk chapter 7, P is equal to NHF. Satu lagi formula. Power. Okay, power adalah is equal to NHF. H ni Planck constant, F ni frekuensi. Okay, dah tahu dah dua benda ni. N ini. N inilah nama untuk photon per second. Okay, number untuk photon per second. Nanti dalam soalan nanti dia akan berikan nilai untuk number of photon ni contohnya.
ataupun number of photon yang kamu nak cari. Okay. So ada satu lagi formula berkaitan dengan power. Power is equal to NHF. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan daripada 5 formula ini, yang formula nombor 4 ini dia berkait dengan formula yang nombor 2 ini. Okay. Baik. So good luck untuk kamu punya exam. Buat yang terbaik. Sebabkan oleh dua tajuk dia dan dua tajuk ni sebab kita buat exam online. So exam tersebut dia ada soalan objektif, ada soalan struktur, tapi kamu jangan risaulah. Soalan tersebut, kalau soalan struktur tu dia taklah terlalu susah. Kalau kamu ingat calculation, kamu tahu formula, kamu tahu konsep, kamu boleh jawab. Okay? So cikgu doakan yang terbaik untuk exam kamu, buat yang terbaik. Dan dalam waktu sebelum nak exam tu, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh PM cikgu personal saja. Okay? Okay, baik. Itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Siapa ni? Omar, tolong ya. Bagi tahu attendance ya untuk hari ini. Okay, baik. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersurat. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.